Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah bertemu sekali lagi para jemaah rahimakumullah dalam siri video yang ringkas ini, insya-Allah berkaitan dengan mencari inspirasi daripada Al-Quran. Seringkali kita ini kadang-kala sebahagian insan, mungkin bukan semua, sebahagian insan tatkala dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebahagian insan itu mampu untuk bersabar, dan itu yang kita dituntut oleh agama, untuk kita bersabar, berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Tapi ada sebahagian yang lain, dia mempersoalkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian insan ini memiliki salah tanggap tentang agama. Kita berfikir mungkin saya ini kalau dah beragama, maka kehidupan saya ini insya-Allah semakin senang, urusan saya semakin beres. Mungkin kalau masuk Minang orang terima, kalau belajar insya-Allah lulus, kalau pekerjaan itu terus saja beres, tidak ada apa masalah, tidak ada kegencotan. Itu salah tanggap sebagian individu. Jadi kalau ada tanggapan yang sedemikian rupa, maka apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku kadangkala tatkala seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam dirinya rasa marah terhadap Tuhan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala uji aku, sedangkan aku ini orangnya baik, melaksanakan salat, menunaikan haji, anak-anak semua baik. Kenapa Allah uji aku? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menguji si fulan sebagai contoh? Dia ni solat pun tidak, Masya Allah, berjudi dan sebagainya. Maka dia mula persoalkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia semua berpunca daripada salah tanggap akan maksud beragama itu sendiri. Agama ini tidak pernah menjanjikan apabila seseorang itu beriman kepada Allah, dia beramal saleh, maka kehidupan dia di dunia ini beres. Tidak. Bahkan insya-Allah kehidupannya di akhirat, kesudahannya di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Insya-Allah, tak payah dia nak risau. Tapi kehidupan di dunia pula sebaliknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga ke ayat ketiga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim kita tak tahu maknanya apa, Allah lebih mengetahui maksudnya. Ahasiban nas, adakah manusia ini menyangka kami akan membiarkan mereka macam gitu saja untuk berkata amanna, kami dah beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Allah katakan mustahil. Kamu dah katakan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di situ akan datang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Dan telah kami uji umat-umat terdahulu sebelum mereka. Jadi this is not a new story. Kamu kena uji oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu perkara yang baru. Bahkan umat-umat sebelum kamu pun pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah uji? Supaya Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang dusta, siapa yang tidak benar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini, saudaraku sekalian, menetapkan bahawa apabila seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya di situ ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu kuat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin hebat ujiannya yang Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Terbukti dalam sejarah, kita lihat para Nabi SAW bersabda, Al-Anbiya, para Nabi ini merupakan insan yang paling, golongan yang paling hebat. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Lihat saja Sayyidina Rasul SAW. Jadi itu poin yang pertama saya ingin sentuh kepada para jemaah semua. Keimanan ataupun agama ini tidak pernah menjanjikan kalau kita ini semakin beragama, maka insya-Allah kehidupannya semua semakin senang. Tidak. Bahkan sebaliknya. Semakin seseorang itu kuat beragama, kadang-kala datang juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ujian Allah itu pelbagai. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah berfirman, kadang-kala dalam kebaikan ada ujian dan dalam keburukan pun ada ujian. Sebahagian orang Allah uji dia dengan kekayaan,
melimpah ruah kekayaannya, tapi Allah uji, tetap kaya tapi bakhil, mungkin suka nak keluarkan duit. Sebahagian insan Allah Subhanahu wa taala ujinya dengan kefakiran, kurang pula harta. Sebahagian insan yang lain Allah ujinya dengan kesihatan jasmani, badannya sihat walafiat, tapi susah sangat ingin ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebahagian yang lain pula Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesakitan. Jadi ujian Allah ini pelbagai. Kadang kalau Allah uji itu dalam kebaikan, itu juga merupakan ujian, dan dalam keburukan juga ada ujian. Nah, poin saya yang seterusnya, kalau begitulah agama ini tidak menjanjikan kesenangan kehidupan di dunia, tapi kesenangan kehidupan di akhirat. Apakah agaknya peranan keimanan terhadap diri seseorang tatkala seseorang itu diuji oleh Allah? Kalau keimanan itu tidak menyebabkan senangnya insya-Allah urusan, jadi apakah peranan keimanan? Kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsikan dengan para pendengar semua pada kali ini kisah ibu kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas. Kita buka Al-Quran, surah Al-Qasas, pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa, ibu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita dah tahu kisah dia apa kan, kisah latar belakang Nabi Musa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji ibu Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau melahirkan anak. Ketika itu Firaun, pemerintah punya polisi ketika itu, semua anak lelaki akan dibunuh. Semua anak lelaki akan dibunuh kan, anak lelaki daripada Bani Israel lah. Maka ibu Nabi Musa alaihissalam, beliau melahirkan anaknya dalam keadaan takut, kerana ditakuti anaknya itu akan dibunuh, raja ataupun tentera Firaun akan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam lalu dibunuh anak tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ataupun mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk meletak bayi yang baru lahir ini beberapa minggu, untuk letak dekat dalam sebuah peti, dalam sebuah bekas, lalu peti tersebut dibiarkan hanyut mengalir dekat sungai. Subhanallah. Bayangkan seorang ibu, bagaimana sukar beliau ini hamilkan anak tersebut selama 9 bulan, lalu anak itu diperintahkan untuk diletak dekat dalam peti, lalu peti itu dibiarkan hanyut dekat sungai. Masya Allah. Kaum ibu yang mendengarkan ini, kita tahu kan kadang-kadang kaum ibu ni nak kita mandikan anak tu kan, anak kita nak mandi, kita make sure air dekat bathtub ke dekat baldi itu tidak begitu dalam kan. Kalau dia dalam sedikit pun kita takut memudaratkan bayi, kerana bayi tidak mampu untuk kontrol dirinya. Jangan cakap bayi, hatta anak yang dah besar pun kita nak kasih dia mandi, kita make sure dia mandi dekat kawasan yang ataupun dekat swimming pool yang tidak dalam sangat air. Masya Allah. Ini bagaimana pula Nabi Musa AS diletakkan dekat dalam peti tersebut, lalu dibiarkan, Allah katakan biarkan hanyut dekat sungai, biar dibawa arus sungai tersebut. Maka Allah berfirman, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, yang bermaksud dan menjadi kosonglah hati ibu Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa kosong hati. Kita perhatikan gaya bahasa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Hati ibu Nabi Musa menjadi kosong. Itu perumpamaan yang begitu tepat. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan bagaimana ibu Nabi Musa melalui keadaan tersebut. Beliau begitu dah boleh kita katakan stres, dah tak tahu macam mana lagi nak handle situasi itu, sampai Allah kata wa ikadat la tubdi bihi, lagi sedikit hampir saja beliau ingin menyatakan rahsia tersebut. Beliau nak pekik, nak memanggil anaknya. Tatkala dia lihat peti tersebut ikut arus dengan sungai kan, mengikuti arus sungai, lagi sedikit beliau nak pekik, sampai kalau dia pekik habislah, semua orang akan nampak apa yang berlaku. Tapi Allah katakan apa? Ini dia peranan iman. Allah katakan laula arrabatna ala qalbiha, kalaulah bukan kerana kami ikatkan hatinya supaya dia termasuk daripada orang-orang yang beriman. Jadi itu peranan iman. Iman memberikan kepada kita kekuatan. Sebab tu Allah gunakan bahasa apa? Allah katakan rabatna ala qalbiha, kami ikatkan hatinya. Itu peranan iman. Iman tidak selesaikan masalah. Agama tidak menjanjikan masalah itu boleh selesai. Ibu Nabi Musa tatkala meletakkan anaknya di dalam peti, lalu peti itu dibiarkan mengikuti arus air sungai tersebut,
tatkala itu Allah kurniakan kepada beliau kekuatan iman, dan bukan kerana beliau beriman maka peti itu lalu fly ataupun terbang semula, malaikat angkat dan terbang semula kembali semula ke ibu Nabi Musa alaihissalam. Iman memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemantapan hati bahawa ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya sementara. Ujian tetap akan berterusan. Ujian tetap akan berterusan. Sebagaimana peti yang membawa bayi itu berterusan pergi terus hanyut sampai dekat istana Firaun, dan Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan selesaikan bagaimana nanti sebelah petang bayi itu akan kembali semula dekat ibunya. Subhanallah, ini merupakan satu aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merancang tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin, dan segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di situ ada hikmah dia. InsyaAllah kita bertemu sekali lagi dalam lagi satu kisah yang akan saya kongsikan pada video yang mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.